sebagai Presiden PMI, Khamis dan sebagainya. Dan di kala itu Ustaz mungkin dugaan saya dengan kami lah. Kalau Ustaz tak keberatan, boleh tak Ustaz ceritakan sedikit pengalaman yang amat terkesan untuk Ustaz sampai sekarang, kalau Ustaz tak keberatan. Dan kalaulah masa ni kita boleh kembali ke masa zaman dulu, kalau Ustaz boleh kembali ke umur seperti kami, apakah benda yang Ustaz nak ubah? Terima kasih Vanessa. Tempatnya kena panggil Doraemon. Kembali ke masa silam. Susah sikit. Okay. Baik, bagi saya tak banyak yang saya boleh kongsi pada waktu ni. Cuma yang boleh saya kongsi sikit lah, ya. Pada ketika saya berumur macam saudara dan saudari, yang paling terkesan sekali adalah bila masa saya dilantik jadi Presiden Persatuan Mahasiswa Islam Semelaya. Masa tu dia macam ni tau. Saya tak tahu saudara boleh gambarkan atau tidak, sebab saya mungkin struktur dia berbeza. Sebenarnya pelajarnya tak berapa ramai. Ada tak satuan kat sini berapa ahli daripada kamu? Satuan di tempat saudara-saudari putih kan? Berapa ramai? 400 undergrad. Ya, tak berapa ramai lah. Masa okey. Ya. Okay, ramai juga lah. Okey, jadi itu ahli. Yang komit berapa ramai? Yang komit apa? Yang komit program berapa? 100? Tak lambat. Lambat kan? Okay, Persatuan Mahasiswa Islam Semelaya ni ahli yang Muslim semua, dan Semelaya tu semua ahli kita orang. Yang komit ada 400 orang. Komit. Yang asyik mendengar, datang program semua. Ya. So, jadi ketika mana saya belum dilantik tu, dia ada seorang presiden yang sama umur dengan saya, satu level. Dia dilantik sebab dia memang menonjol ke hadapan. Ya. Semua orang kagum dengan cakap-cakap, terngangau dengannya. Dia pun jatuh juga. Ya, saya bukan kagum dengan dia. Saya pun banyak belajar daripada dia. Tiba-tiba bila masuk tahun ketiga, saya tahu tahun keempat, masa dia tahun ketiga, dia kita 4 tahun. Tahun ketiga dia naik, tahun keempat patutnya dia naik lagi. Semua orang menganggap dia akan naik lagi sebab dia powerful, ilmu tinggi. Ya. Tiba-tiba tahun keempat, dalam perbincangan dan dalam pelantikan memutuskan saya naik. Tak ada siapa pun menjangkakan saya akan naik. Saya pun tak jangka. Malah isteri saya pun tak jangka. Dia beli isteri lagi lah. Okay. So jadi saya tak jangka. Terkejut. Pengataan terkejut baru. So ketika itu sangat rasa rendah diri habis-habisan. Sangat tak mampu. Sebab nak mengendalikan berapa ribu orang ahli dengan 400 yang komit, dengan kerja-kerjanya, dengan statementnya, dengan demonstrasi. Oh, dahsyat kan? Dengan lawan menterinya. Ada macam-macam lagi lah. Okay? So jadi macam-macam. Dengan bersifat global, dengan bersifat nasional. Oh, saya rasa saya belum boleh. Tapi masa itulah satu waktu yang sangat saya rasa bernilai, membuat perubahan yang sangat banyak dari diri saya. Masa itulah sebelum tu saya memang kaki berceramah lah. Saya memang salah seorang penceramah yang biasa bagi program-program pelajar. Ya. Tapi saya bukan perancang. Ya, saya bukan strategis. Okey. Bila dilantik, saya kena menjadi strategis, perancang dan penceramah. So, saya susah nak kongsi dengan saudara Nazir macam mana kesusahan dia. Ya, masa hari yang pertama naik selepas dinamakan Perhimpunan Agung, ya, macam dalam UMNO lah kan. Dia punya AGM lah, general meeting dia. Okay, bila naik tu, saya mendapat cara yang paling mudah, paling selamat. Saya khatamkan buku Sirah Nabawiyah. Itu cara dia. Bermula khatam tu sebab apa? Sebab saya baca tembus. Baca Sirah Nabawiyah tu tembus. Saya lihat keadaan Rasulullah, saya lihat saya sebagai Presiden PMI di buku Semelaya. Itu cara dia. Ya. So apa yang Rasulullah buat tu, saya cuba adaptasikan
dalam strategi saya. Dalam strategi saya. Dan Alhamdulillah semasa saya turun jawatan, ni susah cerita, jadi ujuk riak sum'ah pula. Saya berjaya rupanya membuat satu pembaharuan yang saya tak jangka sama sekali. Ya? Dan masa tu juga saya mengasaskan Gamis. Gamis tu dah ada sebelum daripada tu. Saya asaskan dia ada session, dia ada sesi-sesi term. Dan saya menjadi presiden Gamis yang pertama secara tetap 2 tahun berturut-turut. Okey. Kalau saudara saya masih ingat, saya pernah berdebat di Universiti Kebangsaan Malaysia. Ingat? Masa itu tahun 1998. Kalau mak ayah saudara dah saya jenis orang politik ke, dia kena kenal untuk saya. Debat apa? Ha? Debat apa? Debat apa? Tajuk dia wajarkah mahasiswa berpolitik. Saya berdebat dengan wakil pemuda UMNO, dengan ketua pemuda PAS, dan seorang lagi apa nama tu? Bukan AP yang PKR, siapa nama dia? Mustafa Kamil Ayub. Mustafa Kamil Ayub ni background international, semua national. Saya seorang presiden Gamis. Tapi dalam debat tu ada CD dia. Dan selepas debat tu saya sibuk travel satu Malaysia. Dari situ saya mula belajar. Tapi nak beritahunya, situ permulaan detik masa naik, bukan presiden Gamis tu, masa naik presiden DI tu, saya mula menjadi ilmiah. Sebelum ni ilmiah juga, tapi tak berapa ilmiah. Bila naik tu dia jadi ilmiah. Yang kat situ. Lepas tu saya ada waktu transisi kedua. Itu transisi pertama. Transisi kedua masa sampai di Jordan. Masa saya sampai di Jordan berlaku. Jadi transisi kedua ada dekat tengah-tengah tu. Kita tak boleh cerita. Okay. Sebab saya lepas habis saya kerja 3 tahun sebelum saya buat master. Masa kerja tu ada something yang tak boleh bilang. Tapi sangat berharga. Sangat berharga. Kita tak boleh tahu. Sangat berharga, okey. Boleh beritahu masa pergi master. Masa pergi master sampai di tanah Anbiya Jordan, saya mendapat renjatan ketiga. Tiga lah. Kedua tak boleh cerita. Yang ketiga. Renjatan ketiga ni renjatan ulama Timur Tengah. Renjatan ulama Timur Tengah. Masa itulah saya gila kitab. Tanya isteri saya, makan pun kitab, tidur pun kitab, bangun tidur pun kitab. Ya. Waktu itulah transisi ketiga. Ya, yang mengajar saya menjadi apa yang saya cakap tadi, agak matang dalam meneliti pandangan-pandangan yang berbeza. Okey. Kemudian adalah transisi lain. Tapi cukuplah dua tadi itu untuk menjawab soalan saudara kita tadi. Habis soalan kan? Kalau boleh. Kalau boleh kepada zaman silam, saya akan jadikan transisi ketiga tu paling utama. Maknanya saya kat Jordan tu saya kira dah terlambat. Saya kena mula patutnya yang ketiga tu. Kalau saya mula daripada yang pertama, lagi best. Okay? Lagi best. Yang pertama sepatutnya. Tapi tak apalah, apa yang ada je lah. Tak boleh, Doraemon tak ada, tak wujud. Wallahualam. Jadi masa agak macam wui, kita dah terlebih 5 minit. Jadi mungkin soalan terakhir lah. Soalan terakhir saya tertanya-tanya sama ada syaitan tahu apa yang kita fikirkan dan kita niatkan dalam hati.
Sebab kadang-kadang niat nak buat satu kebaikan tapi tak jadi. Jadi malaikat dia macam mana? Susah soalan ni. Sejadinya Allah SWT mengetahui apa yang di dalam hati kita. Ya, tetapi sama ada syaitan tahu atau tidak tahu ni, syaitan ni duduk di alam gaib. Biasanya benda gaib ni dia dapat tahu. Ya, dan benda gaib yang akan datang dia tak tahu kecuali dia merompak daripada Allah SWT di Lauh Mahfuz. Itu pun dengan izin Allah sebenarnya. Ya. Adapun apa yang kita fikirkan syaitan tahu tak tahu, syaitan ni dia ada pekerja-pekerja dia yang diletakkan dalam tubuh manusia, iaitulah nafsu. Dan syaitan, semua manusia ada syaitan. Sebab itulah Aisyah tanya kepada Rasulullah, Rasulullah kata syaitan kamu sudah berberanan dalam diri kamu sebab dia cemburu dengan isteri lain. Maka Aisyah tanya, adakah kamu punya syaitan, wahai Rasulullah, dalam diri kamu? Rasulullah kata ya ada, tapi dia telah dijinakkan oleh Allah SWT. Ya. So jadi dalam diri manusia ada syaitan. Sebab itulah kita ni ada qarin, dinamakan qarin. Ya, qarin. So kalau kita tak betul tangani diri kita, maka qarin memberontak. Lalu jadilah seseorang itu kena histeria. Okey? Dan diganggu oleh jin dalam diri dia. Okey, bukan jin kat luar, jin dalam diri dia. Kebanyakan orang yang kena histeria sebenarnya adalah diganggu oleh jin dalam diri dia, syaitan dalam diri dia, bukan jin di luar. Itu mengikut kata orang-orang pakar dalam bidang inilah. Ya. So jadi adakah syaitan tahu kita fikir? Kebanyakannya kalau ikutnya tahu. Sebab dia bersama-sama dalam diri kita. So apa yang kita fikirkan, dia pun bersama-sama. Sebab dia ada sebahagian daripada kita, sebagai ujian oleh Allah SWT. Sebab itulah dia boleh menggunakan dia ataupun menggunakan nafsu untuk mengubah niat kita daripada baik kepada tak baik. Wallahualam. Jadi saya rasa sekadar itu saja. InsyaAllah kita akan bertemu dalam sesi yang keempat dalam beberapa minit ini. Wallahualam. Jadi terima kasih kepada Ustaz atas penisian tadi. Jadi tanpa buang masa, saya rasa saya serahkan kepada MC tetap Fuyo, Saudara Jo, untuk meneruskan aktiviti seterusnya. Betul ingat dah. Betul Nabi ha? Sampai aku tak tidur lagi. Curi dah.